A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Uhyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan tayyibatan wa mubarakatan min indillahi ta'ala. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, Mali Jawatan Qasim Masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sesambung pembincangan kita yang lalu berkaitan dengan kafarah. Ya, sekali ulang, kafarah ialah diambil perkataan pada al-kafru, iaitu dari segi bahasa menutup. Ya. Dari segi bahasanya dengan maksud menutup, hal demikian kerana Allah menutup dosa sebagai keringanan daripada Allah Azza wa Jalla. Manakala dari segi istilah ialah perbuatan yang boleh menghapuskan dosa, sama ada mendahikakan hamba, ya, berpuasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu yang lalu kita baca. Sebagaimana hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratun nazri kafaratul yamin. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdanya kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Ingat, kalau kita bernazar, beberapa kali kita berulang dalam masalah fiqh nazar ni, satu yang hukumnya tidak wajib tetapi diangkat dengan maksud nazar tu dia jadi wajib. Dan apabila nak lafazkan nazar, nak buat benda nazar, dia tidak boleh perkara yang sedia ada wajib. Dia hendaklah perkara itu sunat. Dan tidaklah menjadi pahala kepada mereka bernazar benda yang tidak mendatangkan pahala. Kan banyak orang kata sikit-sikit nazarnya botak kepala, botak kepala dapat pahala tak? Tahallul ya. Nak tahallul kat sini apa cerita? Kalau dia bertahallul tu cerita lain. Tu memanglah dikira semua anggota apa rambut-rambut yang dia bertahallul tu. Tapi duduk saja-saja bernazar botak kepala. Anak dapat sebelah A botak kepala. Tak ada apa. Tapi dia mesti ambil perkara yang hukumnya sunat tu. Perkara yang sifatnya sunat diangkat jadi wajib. Hak tu yang mendatangkan kewajikan. Nak bagi makan orang, nak sembelih unta, nak sembelih kambing, nak bagi apa-apa sajalah. Ya. Dan tidak boleh pula dia kata aku bernazar nak solat Jumaat penuh tahun ni. Tak payah apa-apa, tak bernazar pun memang wajib kat atas diri dia. Ya. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ya. Tahun ni aku bernazar nak puasa bulan cukup sebulan. Bulan Ramadan. Tak jatuh, tak dihukumkan dia sebagai nazar kerana benda tu dah wajib. Dia benda sunat. Tak nak tinggal solat tahiyatul masjid. Oh, hebat sangat tu. Ya. Jadi bernazar ni kena berfikir dulu dengan akal yang waras, pertimbangan ilmu supaya nazar itu mampu dilakukan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan oleh kerana terlalu rasa semangat nak bernazar 3 bulan berturut-turut, bahaya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita tak tahu dalam tempoh lagi 1 hari nak cukup 3 bulan tu kena demam. Batas mula balik. Dia kata berturut-turut. Lain dia kata 3 bulan dalam tempoh 5 tahun. Boleh fikir lagi. 3 bulan dalam setahun. Boleh kira lagi. Tapi kalau kata berturut-turut, agak bahaya. Kalau 3 hari, boleh lagi. Boleh kata waras lagi lah.
5 hari pun masih waras. Tapi kalaulah kata 3 bulan, satu benda yang kita rasa memberi kesan balik kepada dia jika dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu. Jadi tuan-tuan bernazarlah mengikut ketetapan ilmu yang kita ada. Senang apa dia yang kita buat, kita bernazar nak bagi orang makan, nak jamu orang makan mari mengaji, nak buat kenduri, ya, nak infak pada masjid, infak kepada apa semua tempat-tempat kebajikan, ya. Begitu. Jadi dia kata kafarah nazar sama dengan kafarah yamin. Kafarah yamin tu kafarah apa? Kafarah yamin yang termasuk tadi antaranya ialah orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan kerana bersetubuh, ya. Dan orang yang telah bersumpah, ya, tapi tu dia langgar sumpah dia, maka dia kena kafarah yamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa 'ala al-yamin fara'a ghayraha khairan minha falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yaminih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni siapa? Bila kita kaji hadis kita kena kenal siapa yang riwayatkan hadis. Siapa Abu Hurairah? Lalu kita dengar dah nama Abu Hurairah ni. Nama sebenar dia kalau ikut IT dia siapa? Abdul Rahman bin Sakhrin. Ya? Abu Bakar nama dia siapa dia? Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Quhafah. Ya? Abdullah Quhafah dipanggil. Ada banyak nama-nama yang digelar sebagai ada dia punya laqabnya, ya. Baik. Abdul Rahman bin Sakhrin ni Abu Hurairah, dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah lalu dia melihat yang lainnya ada yang lebih baik, maka lakukanlah lebih baik itu dan tunaikanlah kafarah sumpahnya. Nak ceritanya kafarah ni kena buat, ya. Dia ada urutan dia. Nanti kita jumpa. Hikmah pensyariatan kafarah ialah menutup kecacatan perbuatan seseorang yang mendatangkan dosa, nak hapuskan dosa tadi yang kita dah buat, membaiki kerosakan, membetulkan kesilapan dan menghilangkan kesan-kesan buruk daripada perbuatannya. Tapi kita kena ingat, orang yang nak buat kafarah ni, orang yang teringat akan kafarah, hukum-hukum yang tersedia ada, semuanya terletak ke atas orang yang ada iman. Orang yang ada iman dia declare lah kesalahan dia. Kalau orang tak ada iman, dia tak akan declare kesalahan dia dan dia akan buat senyap, dan kita tak akan tahu melainkan Allah Azza wa Jalla. Dia macam bayar zakat lah tuan-tuan. Ni bulan 12 ni kan, ramai dah Ustaz zakat sibuk ni, ya. Ada yang belum tunai lagi, yang tak clear lagi, ya. Dalam tahun hari itu Januari, daripada awal Januari kita taksiran harta kita, haul cukup 360, ya, bolehlah bayar zakat. Zakat ni pun kena kira iman juga. Kalau diam je, siapa tahu? Selangor berapa dia punya nisab? Selangor? Kalau wilayah 21,000. Selangor berapa? Ya? Tak. Dia setiap negeri lain, dia punya perbezaan nisab dia tu. Dia kira masa. Ya? Kalau Pahang lagi lain. Pahang dia kira setiap hari tu nisab dia. Ya? Dia ada perbezaan, tengok nisab negeri masing-masing. Jadi jika melepasi nisab, ya, dia ada nisab dan haul. Haul tu setahun, dan duit kita itu melepasi nisab. Katakanlah contoh katakan Selangor ni 23,000, contohlah 23,000. Lebih ada duit lebihan melebihi 23,000, maka yang tu dikenakan zakat, kalilah dengan 2.5%, ya. Cuma dia ada beberapa negeri yang guna kaedah minimum balance dengan last balance. Tak silap saya Selangor, wilayah dan juga Kedah, tak silap saya, ya, 3 negeri menggunakan akhir, baki tak akhir. Manakala selain daripada negeri tersebut menggunakan baki terendah dalam setahun.
Dia tengok sepadan dia mana yang paling terendah, yang tu lah dia ambil kira. Apa pun tak kira lah baki terendah ke baki terakhir, yang penting ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluar dan sucikan harta tersebut. Ya. Terpulanglah tuan-tuan nak bayar pada negeri mana, kalau Selangor di Selangor lah merekanya. Ya. Baik. Yang tu pun berkaitan dengan iman. Begitu juga dengan sedekah. Ya, infak dan wakaf. Semuanya berkaitan dengan iman. Siapa nak dia buat. Kalau tak nak, senyap. Siapa tahu? Ya, kerana antara kita baini wa bainallah. Itu adalah amalan kita dengan Allah Taala. Begitu juga dengan kafarah ni. Kalau kita diam, orang lain tak tahu. Sebab itu hukum ni, dia semua terkait dengan orang yang ada iman. Walaupun dia buat salah, tetapi ada iman. Iman ni sifat dia yazid wa yanqus. Ketika naik, ada ketika rendah. Bila kita menurun, itulah kita melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan ketika meningkat, itulah bertambahnya amalan. Sebab itu kita kena pastikan, tak kiralah siapa, saya tuan-tuan, pastikan sentiasa dia tu duduk pada meter yang meningkat. Ya. Contohnya, antara yang kena kafarah, membunuh tanpa sengaja. Kafarahnya adalah dengan merdekakan hamba. Ya. Begitu juga dengan cerita di zaman Nabi SAW, dia naik unta nak pergi buat haji, unta dia pijak orang. Dia bukan suruh unta dia pijak, dia pun tak tahu kata ada orang situ pijak, mati orang tu. Dia tak salah bunuh tanpa sebab. Jadi apa dia boleh buat? Dikenakan juga hukuman pada dia, iaitu bebaskan hamba. Ataupun dia tak mampu, dia keluarkan tenaganya, usaha dia, bagaimana dia memberi khidmat kepada keluarga tersebut selama mana keluarga itu perlukan. Berarti menggantikan jiwa seorang yang hilang kepada masyarakat. Tadi cerita yang bunuh tanpa sengaja itu. Menghidupkan jiwa yang lain melalui pembebasan hamba. Kita tak mampu nak hidupkan orang mati, tetapi kita membebaskan hamba dalam maksud pengabdian kepada Allah. Perkara itu berlaku bukanlah disebabkan ada niat, tetapi terjadi disebab qada dan qadar. Sebab itu Al-Imamul Ghazali meletakkan sabar ni ada 3 keadaan. Pertama, kita kena sabar dengan ibadat. Sabar dengan ibadat ni banyak mana, berat mana, susah mana, sabar melaksanakannya. Ya. Sempit macam mana, kepayahan macam mana, nak dapatkan wuduk, nak tak ada wuduk, sempit waktu macam mana sekalipun, sabar dengan ibadat. Yang kedua, dia kata sabar dengan meninggalkan maksiat. Maksiat ada yang seronok kita buat, yang kita rasa dah jadi sebati dengan jiwa kita, dan kita rasa benda tu tak apa, dan kita rasa kalau tak ada benda tu tak boleh. Kena sabar dalam meninggalkan maksiat. Maknanya kuatnya ketahanan dia dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Yang ni 3 benda. Apa sahaja berlaku ke atas diri kita, semuanya ada hikmah di sisi Allah. Cuma Tuhan Allah Ta'ala minta supaya melihat sejauh mana sabarnya hamba dia. Ketika mana dalam surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambik. Tuan-tuan boleh tengok antaranya tafsir Ibnu Katsir, senang tuan-tuan nak baca sebab dia dari terjemahan Melayu. Dulu kita Arab je. Ya? Tuan-tuan tengok surah Al-Fat. Allah Azza wa Jalla meletakkan orang yang menang, inna fatahna, orang yang menang di sisi Allah Ta'ala itu ialah mereka yang Allah berikan ganjaran keampunan kepada mereka. Ketika itu berlaku peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang kedua. Perjanjian Hudaibiyah yang kedua berlaku pada tahun Hijrah yang ke-6, di mana Nabi SAW dengan sahabat nak melaksanakan haji, nak masuk Mekah. Tetapi nak masuk tu kena halang. Maka berlakulah beberapa peristiwa, antaranya Bai'atul Ridwan yang membabitkan khabar angin. Nabi hantar Sayyidina Osman untuk pergi bawa utusan kat dalam sana, bercerita ke Mekah, kata nak buat umrah. Ya, bukan nak buat apa pun, tetapi apa yang berlaku, timbul khabar angin, kata Osman dah kena bunuh,
Maka berlakulah bai'atul ridwan ketika itu untuk mengembalikan hak pembunuhan kematian ke atas sahabat Nabi ni. Rupanya tak. Ya? Dia ada sebab Nabi SAW hantar Sayyidina Osman. Sayyidina Osman antara orang yang selalu galur namanya dan keturunannya kuat di Mekah. Dan Nabi tahu tidak mudah untuk orang ambil tindakan untuk menyeksa Osman. Osman ni dia ada kedudukan tersendiri. Sebab itu dalam Islam ni, ya, setiap orang tu dia ada kelebihan dia. Kan Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam min zihab wal fiddah. Kalau orang tu mulia dia di kalangan jahiliyah, ketika jahiliyah dia, bila dia masuk dalam Islam, kemuliaan dia itu turut dibawa sebagaimana harganya emas dan perak. Macam mana tu? Contoh, ketika mana Khalid Al-Walid masuk Islam, dia khiyarukum fil jahiliyah, dia glamour di zaman jahiliyah. Tetapi dia masuk Islam bukan dia nak dapatkan kedudukan, bukan nak pangkat, bukan nak orang panggil kontrak, ada dapat tender ke apa ke, bukan ada perjanjian. Tetapi Nabi tengok dia ada kemuliaan dan kelebihan, maka kelebihan itu diambil untuk diberikan kelebihan kepada Islam. Ya? Begitu juga yang berlaku pada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ada kelebihannya, maka Nabi hantar Sayyidina Osman. Namun begitu sifat Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercerita benda yang datang pada hawa nafsu, prasangka, melainkan ianya diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun dia dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam melalui perintah Allah. Ada benda tu, terima. Kalau tak, Nabi akan ikut sebagaimana kefahaman manusia yang umum. Begitu juga contoh ketika mana nak jadi berlaku peperangan Uhud, peperangan Badar. Bila Nabi kata kita duduk di sini, sahabat kata, adakah pandangan kamu ini datang pada Allah min hazbir ra'i wala min hizbullah? Dia kata ni datang daripada pandangan aku. Sahabat kata kalau datang pada pandangan kamu, kami boleh bagi pandangan lain. Kalau datang pada Allah Ta'ala, oh tak boleh lah, dia perintah. Tengok sahabat sampai macam tu, dia tahu. Nabi kata ni pandangan aku. Sahabat kata atas tu ada telaga, ada sumur. Kita ada kelebihan jika kita pegang kawasan yang ada air. Maka Nabi kata pergilah ke situ. Mana ni sikap Nabi. Begitu juga Nabi jumpa para sahabat, Nabi kata ashiru alayya ayyuhan nas. Wahai manusia, mari sini kita bermesyuarat. Nabi tanya pandangan ketika mana nak berlaku peperangan Badar. Ya? Sebab perang Badar ni perang yang menunjukkan sama ada lagi Islam ataupun terhapus. Sebab itu je kelompok yang tinggal. Ya? Sebab itu Nabi tanya dulu para sahabat, siapa yang nak bersama dengan kami ataupun siapa yang rasa tak mampu. Nabi tanya soalan tu menjurus kepada Ahlul Madinah, iaitu golongan Ansar. Kerana Nabi tahu kelompok Muhajirin, Nabi dah kenal bagaimana mereka sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi tak tahu hati-hati orang berada di Madinah, kerana mereka belum lagi ada pengalaman dalam perkara tu. Ya. Baik. Jauh pergi ceritanya. Baik. Yang ni nak ceritanya berkaitan dengan iman. Iman yang kita ada declare. Kita nak cerita bahawa ada kesalahan dan kesilapan kita. Baik. Maka dia kata kifarah dengan berpuasa adalah membersihkan diri daripada kecemaran amalan jahat, meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan kemungkaran. Ini sifatnya orang yang melakukan kesalahan, orang yang ada iman ni, bila ada buat kesalahan, dia tahu itu satu kesalahan dan dia rasa nak perbetulkan. Bukan dia rasa tak apa, biarkan je. Ni hati-hati. Maknanya kalau ada buat salah dan rasa bersalah, ada iman. Dan cepat-cepat betulkan, kerana iman membendung kita daripada terus hanyut kepada dosa. Begitu juga dengan zihar. Kafarahnya bertujuan menghapuskan pembohongan yang dilakukan oleh suami apabila menyamakan isteri dengan ibunya, sekaligus menjatuhkan maruah isterinya. Begitu juga dengan melanggar sumpah.
sumpah kafarah yang akan menghapuskan dosa, maka kita kena membayar kafarah untuk selesaikan isu bertangguhnya amalan yang kita nak buat tadi tak boleh. Setelah kita berjanji, maka kita kena kafarah. Kesimpulannya, kafarah merupakan sama ada menggantikan sesuatu yang hilang ataupun membaiki yang rosak. Ingat, satu benda yang hilang, maknanya satu benda yang hilang ni macam ni lah. Nyawa orang hilang, kita ganti balik. Memang kita tak boleh menggantikan nyawa, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu sebagai tanggungjawab. Yang kedua, iaitu kesilapan yang kita buat membuka ruang berdamping untuk rapat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud kafarah. Sebab itu berkaitan dengan kafarah, berkaitan dengan zakat, apa sahaja ta'abudi, beribadat, ia kaitan dengan kita. Kalau kita diam, kita senyap, orang lain tak tahu. Sebab itulah akhirnya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, dia mati dalam keadaan berdosa, selagi mana dosa tadi tidak dihapuskan. Berjaga-jaga. Kena ingat balik, ada tak kesalahan apa yang kita buat yang dikenakan kafarah. Jenis kafarah, dia kata kafarah sama ada membatalkan puasa. Salah satunya ialah jenis dia, kafarah membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh. Okey. Nah, ini nak kena faham betul-betul. Ada pula yang kata gini. Pertama, yang batal puasa ni disebabkan bersetubuh, kena kafarah. Jadi tak nak batal puasa kerana bersetubuh, dia tak puasa. Dia tak puasa dulu. Pergi minum air, dah tak puasa. Lepas tu dia bersetubuh di siang hari, malam nohad. Ni bukan, ni cerita bulan Ramadan. Jadi orang macam ni, ya, dia seolah-olah cuba nak, orang panggil apa, dia dia macam main sikit, dia nak main hukum lah. Dia nak main hukum, ya. Dia tahu bila berbuka puasa tu, maksudnya bila bersetubuh tu batal puasa, ya. Batal puasa kerana bersetubuh kena kafarah. Jadi nak bersetubuh juga tak nak kena kafarah, jadi dia tak puasa. Jadi dia dapat dosa apa? Dosa meninggalkan puasa. Dia faham macam tu. Dia tahu tak yang dia membatalkan puasa tadi kerana nak bersetubuh, ianya termasuk dalam kafarah. Cuma Al-Imam Syafi'i membahagikan antara beza puasa orang yang tidak berpuasa, yang bersetubuh, dengan orang yang membatalkan puasa bersetubuh. Dia ada dua benda yang nak difaham. Bukan membuka ruang kepada orang yang nak bersetubuh di siang hari dengan mengambil jalan untuk membatalkan puasa terlebih dahulu. Hak ni salah, ya? Dia ingat dia hanya kena dosa tak puasa. Jadi tak puasa ni hukum dia, jawab dia apa dia? Ganti ya puasa. Tapi kena ingat, bila tak berpuasa tanpa dengan dua perkara yang telah dibenarkan dalam syarak, ya, wa in kana maridan aw ala safar. Dua ni je yang dibenarkan tak puasa, yang tak berdosa, tapi wajib ganti. Ya, wajib ganti. Orang yang safar, musafir, ataupun orang yang sakit. Termasuklah dalam orang yang masyaqqah, yang mana dia tadi terpaksa bekerja, yang tak ada jalan lain lah. Dia kerja yang menggunakan tulang belulang, yang teruk, yang memang tak boleh berpuasa. Jika dia tak bekerja begitu, dia tidak akan boleh mendapat pendapatan. Tapi tak ada dah hak macam tu, ya, tak ada dah. Melainkan saja cari pasal, kan. Kadang duduk kerja lekon sejuk, ya, tak puasa juga. Saya pernah jumpa banyak kawan, ya, bukan sahabat, kawan lah, malah nak mengaku ke sahabat, ya. Asal Ramadan dia macam-macam penyakit datang. Dia dah plan dah, lagi sebulan nak Ramadan, dia dah mula buat lakonan dia. Wah, mula buat sakit perut selalu. Kita heran dah sebulan lagi Ramadan, sebab dia tahu kalau buat dalam Ramadan, tahu-tahu menipu dah. Kaki menipu ni dia merancang. Lagi sebulan nak Ramadan, dia mula-mula lah, aku ni mula sakit perut lah. Kita tahun pertama kita percaya lah. Tahun kedua, asal sebulan nak Ramadan je dia sakit, ya. Hak tu memang jenis tak puasa.
Dan kita boleh kenal orang yang tak boleh puasa di bulan Ramadan ni orang yang macam mana. Selalunya dia sebab kena makan ubat. Kita tahu kadar dia makan macam mana. Yang ni makan nasi ambal tu 3 bungkus. Itu bukan sakit namanya. Ya? Mereka darah dah tu, bukan makan lagi. Dulu bazar Ramadan ada satu tempat tu awal 2,5 2,5 dah ada dah bazarnya. Dia beli, dia makan. Lepas makan, dia kata sakit ni. Gaya tak sakit tu. Hari pertama, hari kedua, makan dalam rumah kita masa tu zaman bujang. Kita pun heran, kok sakit apa sebenarnya ni? Sakit menipu. Ya, memang tak nak puasa. Kita boleh kenal orang yang sakit, yang kena terpaksa makan tu, dia hanya kadar makan untuk dia boleh makan ubat, kadar untuk sembuh begitu. Ya, yang memang kaki tak puasa ni tu orang tanya macam mana nak didik anak suruh puasa. Satu cara je, tuan-tuan nak didik anak suruh puasa, ajar dia solat. Kita silap, kita ajar anak nak puasa, kita suruh anak puasa, memang betul, tapi solat dulu. Anak boleh ikut kita solat, insya-Allah anak boleh ikut kita puasa. Sebab itu dalam Quran dah bagi teori tu. Ya, cerita pasal solat, lepas tu zakat. Ya, lepas tu cerita pasal puasa. Semacam mana pun solat dulu. Nak ajar anak boleh berpuasa, ajar anak solat. Ada orang ajar anak puasa sahaja, tak ajar anak solat. Itu yang jadi buat majlis buka puasa dengan anak yatim, mari buka puasa saja, tak sembahyang maghrib. Tuan-tuan tengoklah banyak hak macam tu. Mari tu songkok tanjak, tak salah lah ke songkok tu, nak kostum macam mana sekalipun, tapi mari tu kepada majlis sahaja, tidak kepada ta'abud diri kepada Allah. Tak apa majlis buka puasa lah, tapi hanya berbuka. Ya, nak suruh tutup aurat, ajar solat. Tak percaya, tuan-tuan boleh try. Dah terlepas dah ustaz, saya ni dah kahwin dah anak-anak, cucu aja cucu pula. Ya, jadi teori dia solat. InsyaAllah anak boleh puasa, anak boleh tutup aurat, anak boleh buat semua. Yang penting solat. Ya, sembahyang berjamaah di rumah dengan anak-anak dan isteri. Baik. Jenis kafarah tadi dia kata kafarah membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan bersetubuh. Benda yang dia kena buat ialah merdekakan hamba jika ada. Tak ada dah hamba zaman sekarang ni. Ya, tak ada. Yang ada dia kata kalau ada hamba yang beriman. Tiada sebarang kecacatan yang menghalang bekerja dan berusaha. Maknanya hamba tadi solid, sihat walafiat. Bukan hamba yang lumpuh, bukan hamba yang dah tua. Tak boleh. Yang kedua, tak boleh. Hamba ada, salah satunya hamba. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ni, tengok ni. Ya? Hal ini sekiranya tiada hamba. Ikut urutannya, dia bukan terus pergi yang ke bawah. Dia ada 3. Yang pertama tadi, merdekakan hamba. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hamba tak ada. Maka dia pergilah kepada berpuasa berturut-turut. Ya? Tak mampu mendapatkannya. Dia tak mampu mendapatkan hamba kerana fakir, kerana miskin dan sebagainya. Okey, dia kena puasa. Ya? Yang ketiga, memberi makanan kepada 60 orang miskin, setiap orang secupak makan asasi negeri berkenaan. Ya, ada negeri makan beras, beras lah. Ada negeri makan pisang, pisang lah. Tengok makanan ruji dia. Ya? Jika yang berpuasa tadi tak mampu, barulah boleh pergi kepada yang ketiga. Dia bukan terus pergi yang ketiga. Oh, oleh kerana dia banyak duit, dia terus je bagi makan ya 60 orang miskin. Oh, dah selesai. Esok boleh buat lagi. Ini bukan cara beriman. Allah Ta'ala letakkan hukuman
apa pun tuan-tuan tengok hukuman dalam Islam, semuanya bersifat kepada mendidik, bukan bersifat kepada kekejaman. Memang ada kena pancung, tetapi bukan suruh pancung hari-hari. Ya, sebab itu perbezaan tuan-tuan tengok negara yang menjalankan hukum hudud, ya, nak dapat yang boleh pancung tu 10 tahun satu. Ya, tak ada dah, susah nak dapat. Mencuri tu nak dapat 5 tahun sekali pun susah. Bukan setiap minit, setiap saat kecurian itu berlaku, kerana pengajaran. Tengok, tapi kita kena ingat juga, hukum nak memancung, hukum nak memotong bukan mudah-mudah. Oh, silap je dapat tarik, potong tangan. Bukan begitu. Ada kaedahnya. Berapa orang saksi, berapa kadar yang dicuri, apa kesalahannya, sehingga diputuskan, dimasukkan, dihadapkan kepada mahkamah terlebih dahulu. Bukan asal mencuri heret tengah kampung potong. Bukan macam tu. Ya, tidak semudah sangkaan yang orang menakut-nakutkan dengan Islam. Ya, saya terdengar dalam IKIM baru ni, seorang mu'allaf. Ya? Saya tak kata dia mu'allaf lah, saya kata dia dah Islam kamil. Mu'allaf ni orang yang cenderung agama dengan Islam, lepas tu baru masuk Islam. Lepas dia memahami Islam, dia dah tak mu'allaf dah. Orang kita ni selalu faham, asal dia bukan Melayu je, dia masuk Islam, kita panggil dia mu'allaf. Kadang dah 7 keturunan, kita panggil dia mu'allaf lagi. Kadang-kadang kita kena fikir, siapa mu'allaf? Kita ke dia? Ya? Saya ada baru jumpa, dia baru masuk Islam, saya rasa dalam 2 tahun ke setahun macam tu lah. Tapi dia dah memahami Islam awal, sebelum tu dah mengikuti. Lepas dia masuk Islam, dia boleh keluarkan kitab Manasikul Hajj. Hebat tu. Kita rukun haji, tak ingat. Islam lama dah, kita Islam dengan tok-tok nenek moyang kita. Kita Islam keturunan. Dia tak. Ayah dia, tok dia tak. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia boleh. Dan dia boleh baca Quran dengan baik. Siap tajwid. Ustaz, ni hukum mad jaiz muttasil ke mad jaiz munfasil? Oh, boy. Saya kata dalam dah tu. Ya, ni dalam dua kalimah ke satu kalimah? Oh, saya kata ganas ni. Maknanya dia cepat dia belajar. Dia tak mu'allaf dah. Kita tu sedap. Asal nampak bukan orang Melayu masuk Islam, mu'allaf sampai ke 7 keturunan kita panggil mu'allaf. Anak dia mu'allaf. Esok dia ada mu'allaf padahal dia dah Islam lama dah, dan dia lebih faham Islam daripada kita. Ya. Jangan melihat kepada bangsa tu. Ya, tengok kepada kekuatan kefahaman tu. Ya, ramai orang kita yang mu'allaf lagi sebenarnya. Walaupun Islam tu datang daripada keturunan berpuluh-puluh tahun, ya, jejak masjid tu 2 kali. Sama masa akad nikah, yang kedua saya mati. Tu pun orang bawa. Mujur orang bawa. Ya. Dulu masa kahwin, glamour dengan mas kahwin Al-Quran, betul? Duduk ikat rapatlah, letak atas almari sampai ke cucu, tak pernah buka pun Quran. Tu bahaya. Ya? Ni kita dah dekat dengan Ramadan. InsyaAllah selalunya masjid akan wujudkan kumpulan tadarus. Kalau boleh kumpulan tadarus ni tak payah bubar. Tak payah adakan majlis khatam Quran. Minta maaf saja kata lah, bukan suruh. Kalau nak ikut lah, tak nak ikut sudah. Tak payah buat majlis khatam Quran. Sebab kalau khatam tu dah khatam terus, tahun depan pula buka Quran semula. Buat majlis je. Ya? Majlis sekadar meraihkan mereka yang bertadarus. Tak payah buat majlis khatam Quran. Dah khatam terus. Tutup. No. Tunggu Ramadan next year. Bahaya. Ya? Kita belum dengar lagi ada kumpulan tadarus yang kekal setiap tahun. Kerana Ramadan tu wujud sebagai tarbiyah, syahrut tarbiyah kepada bulan-bulan yang lain. Bukan pada bulan tu je. Jadi ada kumpulan tadarus, kekalkan. Ya? Lepas Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, terus sampai jumpa Ramadan balik. Kumpulan tu terus dan terus. Mana ada khatam Quran sampai kita mati? Ya? Nak cerita habis baca Quran okey, tapi nak tamat tu orang kita faham tamat terus. Ya? Tak apa, buat grup khatam Quran, teruskan kumpulan itu. Tak apa, yang senior mula dulu. Ya, timer mula dulu.
akan hadirlah golongan muda dan anak-anak, ya, menghiasi setiap waktu masjid. Ada kumpulan tadarus, daripada duduk menyembang, cakap-cakap, ya. Kadang-kadang kita berzikir, betul, berzikir bagus, tapi baca Quran ni lebih baik, kerana jelas antara kita bertutur, kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Antara benda kita nak rasa rapat dengan Allah Ta'ala ialah selalunya kita membaca Al-Quran. Kalau orang tu rasa berat nak baca Quran, itu tanda dia sudah jauh dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab itu kita kena lazim kurang-kurang lepas semayang setengah muka. Dekat rumah okeylah, kat masjid mungkin tak sempat, ya, kita kena balik rumah sebelum tidur setengah muka. Suku muka pun tak apa, janji setiap hari ada baca. Kita buat sendiri, tak payah masjid buat untuk khatam, kita buat sekarang, bermula sekarang, sebelum Ramadan lagi kita dah mula dah. Kita baca balik sikit-sikit kita punya, sampai habis. Kita cuba buat setahun berapa kali kita dapat, ya? Jangan nantikan Ramadan baru nak baca Quran. Kita buat kesan orang yang menghidupkan Ramadan pada setiap tahun. Kesan dia tu, dia rasa jiwa Ramadan saya rasa ada dalam jiwa dia. Baik, sekiranya tadi orang tadi tak mampu berpuasa, maka hendaklah dia bagi makan 60 orang miskin. Kafarah tersebut mestilah mengikut urutan, ya, bagaimana yang kita terangkan tadi. Oleh itu kita tak boleh memilih mana yang kita rasa suka terlebih dulu. Aku rasa nak buat bagi orang makan 60 miskin dululah, nanti bila-bila aku puasa lah. Tak boleh, dia kena urutan. Tak mampu yang ni, baru buat yang kedua. Tak mampu yang kedua, pergi yang ketiga. Macam mana pun dia mesti duduk pada tiga kategori. Tak boleh kata aku tak mampu langsung. Memang tak terlepas dosa dah. Sebab tu nama kafarah, ya? Baik. Orang-orang yang wajib kafarah kerana membatalkan puasa bulan Ramadan, di sisi pandangan mazhab Syafi'i, dia kata wajib atas suami sahaja. Dia kata mana Acik Ustaz? Best sama-sama. Kerana dia kata tanggungjawab suami ialah memelihara isteri dia. Dia yang boleh kawal untuk benda tu berlaku ataupun tak. Dia owner, ya. Sebab itulah orang perempuan ni nak masuk syurga senang. Dia taat suami, dia tak buat dosa, dia jaga amalan taat budi dia, maknanya dia semayang dan sebagainya, boleh masuk syurga. Kerana selebihnya itu ditanggung oleh si suami. Kita yang kawal bagaimana isteri kita. Sebab itu aurat dia, pergaulan dia, semuanya di bawah kita. Sebab itu suami kena sentiasa bagi nasihat. Jarang bagi nasihat, sebab itu isteri keras kepala. Macam mana tak bagi isteri keras kepala? Sembayang berjemaah selalu. Tu je cara dia. Islam ajarlah. Lepas sembayang boleh bagi tazkirah ringkas, ya, ya, untuk anak dan isteri. Kita kena buat semua, saya tuan-tuan, kita kena buat. Sebab kita nak pelihara keluarga kita. Kita selalu terfikir bila ada cuti, ada holiday, tak bawa ahli keluarga semua pergi bercuti. Kenapa kita tak berfikir untuk kita bawa anak-anak dan isteri kita masuk dalam syurga bersama? Yang ni kena fikir sekali benda tu. Jadi package. Sebab itu nak dapatkan keluarga yang bahagia, kita lah yang kena menghidupkan salat berjamaah. Sebab tu salat tu dipanggil imaduddin. Bukan benda sebarang-sebarang. Nampak macam biasa. Kat mana boleh salat, boleh jadi isi, jadi patuh tunduk? Buat dulu. Tuhan bukan perintah saja-saja. Ya, salat berjamaah. Kuatkan salat berjamaah di rumah. Ya. Tak kiralah isyak ke subuh ke zuhur ke, buatlah. Ada peluang, tak kesempatan nak datang masjid, buat salat jemaah. Kita orang lelaki, ya, sekali-sekali kena buat spot check. Yang mana rajin datang masjid ni, kena buat spot check. Spot check tu macam mana? Kadang-kadang kita mari semayang subuh, kita tak tahu yang kat rumah tu duduk khoh lagi. Kita balik tak semayang lagi. Kita dengar kuliah sampai 7.30, kan? Kita balik rumah tak bangun lagi rupanya kat rumah tu. Macam mana kedudukan kita tu? Sebab tu kita nak pergi semayang subuh, ambush dulu. Dia bangun. Tak ada salah di sisi syarak kecuali orang sakit cerita lain. Jangan ada rasa kesian untuk solat subuh ni. Sebab dia dah cukup dah waktu untuk tidur.
Waktu tu untuk dibangunkan. Bangun dulu. Bangun untuk salat. Ya. Ajar, bangun salat. Baru pergi sekolah. Bukan bangun pergi sekolah. Bangun sembahyang, pergi sekolah. Ya, tanamkan benda tu hari-hari. Itu cara didikan kita. Ya. Memang susah. Tak ada siapa pun kita selagi manusia memang akan berlaku kekangan itu. Sebab sifat manusia memang begitu. Nak mendidik memang ada pengorbanan. Ya. Kejutlah cara hikmah. Ya. Banyak cara, bukanlah suruh tendang, suruh pukul. Kejutlah cara elok. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan ada keberkahannya dan berdoa. Syarat-syarat wajib kafarah, sedar dia sedang berpuasa. Orang tu bila dia nak kena kafarah, dia sedar bahawa itu kesalahan. Melainkan dia buat dalam keadaan tak sedar. Ya. Bila keadaan tak sedar ni cerita lain. Sebab sebut dalam fiqh dia kata tarfa'ul qalam ila salasah. Terangkat mata pena tu dengan 3 keadaan. Ya, orang yang terlena, orang yang gila, ya, ataupun orang yang dalam keadaan tak sedar. Isu dia kalau sedar, selalunya sedar lah, tak kalau tak sedar, berjimat tak sedar. Yang ajak tu sedar pula. Masa buat tak sedar. Tu pelik. Buat-buat tak sedar, ya. Ada orang gila, ada buat-buat gila. Ada juga. Asal datang Ramadan buat gila. Sebab dia kata tak wajib puasa. Kalau macam ni yang suka buat-buat gila ke, memang tak siqah. Tak siqah ni tak boleh buat jadi wali, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi kawan pun tak apa. Ya. Tahu hukumnya haram. Buat kerana kejahilan. Buat kerana jahil cerita lain. Tapi buat-buat jahil, buat-buat ni semua tak boleh pakai. Ni cerita tak tahu langsung. Memang jahil murakab ni, tak tahu apa benda. Tiada keringanan baginya sama ada musafir ataupun sakit. Ni bukan cerita asal dia musafir, maka keluarlah satu hukum. Adakah orang yang bermusafir dia boleh berjima' di siang hari Ramadan? Keluar soalan tu. Ya? Tak ada. Kalau dia musafir sekalipun, dia dengan sifat sebab musafir. Bukan dengan sebab musafir tu dia nak ambil kesempatan pula untuk berjima' di siang hari. Kerana dia kena menjaga kehormatan Ramadan. Ini pandangan sisi Imam Syafi'i. Sesiapa yang melakukan persetubuhan, sama ada berpuasa bulan Ramadan kerana terlupa ataupun tidak mengetahui hukumnya haram atau membatalkan puasa yang bukan puasa di bulan Ramadan, atau sengaja membatalkan puasa tetapi tidak sengaja dengan bersetubuh ataupun bersetubuh semasa musafir yang harus berbuka puasa, maka kesemua tersebut tidaklah wajib kafarah dan hanya wajib mengqadakkan puasa. Ini cerita yang tak tahu. Orang yang tak reti. Ya, yang tak erti dimaafkan gitu. Tapi wajib juga mengqada puasa pada hari tersebut. Suatu minit. Di ruang sebab tu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على محمد وصحبه وفضل حسن مقام محمد الذي وعده. Baik, sikit lagi. Dia kata sehubungan dengan itu tidak memadai menunaikan dengan semata-mata berniat merdekakan hamba atau berpuasa atau memberi makan yang wajib. Hal ini adalah kerana sesuatu itu mungkin wajib disebabkan nazar dan seumpamanya. Wajiblah ditentukan niatnya. Bila kita nak buat kafarah tadi, kaedah dia kenalah niat. Kafarah tu kafarah apa? Katakan kafarah kerana kita tak menunaikan nazar. Niatlah satu. Niat bukan susah. Niat ni adalah lintasan di dalam hati. Kadang orang selalu silap. Dia rasa niat tu dia nak kena bercakap dalam hati tu. Bercakap satu persatu. Memang ulama' dulu mengajar kita supaya contohnya macam nak semayang lah kan. Usalli fardal isya'i arba' rakatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku salat isya' 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ya, kerana dia nak menguatkan niat. Di sisi mazhab, keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi mengatakan bahawa niat yang sebut usalli itu ialah menguatkan niat. Jadi apapun yang pentingnya ialah lintasan dalam hati. Allah ni niat sembahyang isyak parkan ikut imam. Lintasan. So, macam ni lah tuan-tuan duduk dalam ni, duduk terbayang-terbayang. Lepas habis sembahyang saya nak lepak kat kedai tu, kedai ujung tu. Niat. Cuma belum terjadi lagi lah, tak pergi lepak lagi. Bila lepak ta'arud dan ta'yin bertembung, bukannya susah. Ya, nah, ni duk saja aku semayang tu yang doa Allah sampai berpuluh-puluh kali tu. Jadi lintasan tu. Jadi lintasan tu kena betul. Niatnya apa? Kadang-kadang orang selati yang isu pernah jadi dulu nak mandi wajib. Air shower duk pasang tu dah mandi dah keluar balik. Oi, tak kena niat, tak masuk niat. Padahal lintasan mandi wajib tu ialah lepas habis dia berjimak tu dia dah tahu dah ni nak mandi wajib ni. Lati tu dah ada niat mandi wajib. Terangkat dah. Jangan duk susah-susah benda tu. Janji ada lintasan tu. Jangan tak ada langsung. Contoh macam ni lah. Hari panas. Tuan-tuan basuh muka. Panasnya basuh muka. Baru teringat. Alang-alang dah basuh muka. Baik. Ambil wuduk. Tuan-tuan terus basuh tangan. Sah dah wuduk? Tak sah. Sebabnya tadi basuh muka keadaan panas. Bukan keadaan ambil wuduk. Masa dah basuh tangan, baru teringat. Alang-alang basuh. Kena semula balik lah. Lain macam ni. Panas betul lah. Ambil wuduk. Yang tu clear. Nampak tak lagi? Dia punya contoh. Jadi, dia begitu. Ini ada lintasan tu. Apa pun lintasan tu kena ada dulu. Barulah sah ibadat tu. Ibadat kita ni semua banyak dengan kaitan niat. Barulah dia bawa kepada apa ibadat yang kita nak lakukan.
Ya. Baik. Wajib ke atas qada tadi. Dia kata qada dan kafarah wajib ke atas suami di samping menunaikan kafarah. Tadi suami isteri berjima di siang Ramadan, suami kena kafarah. Satu hari dikira satu set. Ya, jangan dia dah buat 3 hari, dia buat sekali je kafarah tu. Kafarah tadi kan ada, pertama mereka ke hamba, yang kedua syahrul mutatabi'ain, puasa 2 bulan, yang ketiga bagi makan 60 orang. Ya, itu satu set untuk satu hari. Dia buat 3 hari, 3 set dia kena settlekan. Jangan dia fikir random, oh dah seminggu, sekali je lah buat. Tak boleh. Namun begitu, qada wajib qada. Dia wajib qada juga. Jangan nak buat lansam. Ini pandangan di sisi mazhab Syafi'i. Saya cerita elok sebab apa? Nanti tuan-tuan akan setengah orang kita ni, okeylah zaman digital ni, dia cepat semak. Tak betul ni Ustaz. Ustaz cakap, tuan-tuan, saya cakap mazhab Syafi'i. Kalau tuan kata nak mazhab lain boleh, nanti pening. Boleh nak cerita. Ya, tuan-tuan boleh buka kitab Al-Min Arba'il Mazahib. Mengaji 4 mazhab tak? Macam kami dulu belajar mengaji 4 mazhab. Tak apa lagi, okey lagi. Boleh lagi. Bila masuk lebih pada 8 mazhab, bawa kepada 16 mazhab, berputar kepala. Mana satu nak ikut ni? Sebab itu, kita kena ada satu menjurus ke mana. Sebab itu, orang kata ulil amri tempatan meletakkan di mana fokus kita. Supaya tidak tercelaru. Lain di tempat negara mereka yang telah dikembangkan dengan budaya ilmu, dengan kepelbagaian pandangan dan fahaman dan ada ilmu. Macam kita ni, ada orang yang faham, ada orang yang tak faham, ada yang macam faham, buat-buat faham, langsung tak faham. Ya? Yang tak tahu benda pun langsung pun ada. Jadi ikutlah yang mana diputuskan oleh penguasa agama negeri. Ya? Begitu. Baru tak ada lah berkesilamuk. Itu kaedahnya. Bagi yang orang ahli ilmi, yang ada ilmu, terserahlah kepada dia bagaimana dia nak menguruskan di atas kefahaman dan keiltizaman yang ada pada dia. Namun begitu, apabila berhadapan dengan orang ramai, maka lihatlah bagaimana satu kaedah untuk memudahkan ummah. Maka dia buatlah mengikut dengan pandangan mazhab yang dipegang pada satu-satu tempat. Bukan kita kata mazhab ni tak betul, hak ni paling betul. Kita tak kata gitu. Semuanya betul belaka. Semuanya ada ijtihadnya, yang mereka ini ada kelayakannya. Namun di mana diputuskan agama, pusat agama Islam kita di sini yang memutuskan ke mana jurusan itu untuk dipegang. Ya. Oleh kerana zaman terbuka dengan digital dan sebagainya, orang belajar cut and paste. Sebenarnya itu untuk sakafah, kefahaman, untuk pengetahuan, supaya jangan cepat menyalahkan, oh yang ni salah, yang ni tak salah. Sedangkan ada beberapa pandangan-pandangan lain yang membenarkan. Kalau tuan-tuan nak ikutkan fiqh ni memang tak bertepian. Hukum dia, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, yang ni kata macam-macam. Dia semua ada situasi dan kaedah-kaedahnya. Sebab itu kita yang nak sebagai mustami' ni, yang kita tidak mengikuti pengajian secara mendalam, maka kita ambillah keputusan yang telah dibuat oleh pihak Majlis Agama Negeri. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina ma zakirna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah fa min Allah wa man asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.